ini kami akan membentangkan tentang tajuk utama kami, iaitu kepelbagaian agama dan kaum. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aisyah Zurani binti Syamsuhari dan ahli tim saya Alif Fadiana binti Abdul Qadir, Syukran Natasha binti Muhammad Rozi Nadia binti Raizat dan juga Muhammad Syafruddin bin Amir. Seterusnya, artikel yang kami kaji adalah tentang artikel pendekatan wasatiyah dalam interagama Islam di Malaysia. Di dalam artikel ini terdapat banyak isu yang boleh diulaskan seperti maksud konsep wasatiyah. Maksud konsep wasatiyah adalah pendekatan yang bersesuaian dalam meluluskan sesuatu hak kepada berhak tanpa melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Malaysia lebih dikenali dengan kepelbagaian etnik maupun kepelbagaian kaum di tanah air Melayu seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India yang telah bertungkus-tungkus bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian negara terpelihara. Menurut Mansur 2006, faktor ketegangan antara kaum adalah disebabkan isu kewangan, kontrak sosial dan bahasa maupun isu ketidakseimbangan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira binti Muhammad Raizat dan saya akan menerangkan tentang ringkasan artikel yang kami kaji. Okey, artikel ini membincangkan tentang usaha yang perlu diambil bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi di negara ini. Yang kedua, menitik beratkan isu-isu yang berlaku pada umat Islam pada era moden. Dan yang ketiga, menunjukkan bahawa pertanian di antara kaum mesti dijaga agar dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Saya juga akan menerangkan tentang ulasan kritis daripada artikel yang kami kaji dan daripada artikel yang kami kaji, iaitu yang bertajuk pendekatan wasatiyah dalam interaksi interagama di Malaysia. Antara isu yang kami akan kaji dan menganalisa iaitu isu utama yang dibangkitkan, kekuatan dan kelemahan artikel, adakah artikel ini menarik, pengajaran yang diperoleh daripada artikel ini dan juga penemuan baru yang boleh diperoleh daripada artikel ini. Assalamualaikum, nama saya Alif Fadiana binti Abdul Qadir. So hari ini saya akan terangkan tentang isu utama yang dibangkitkan oleh penulis lah. So yang pertama, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dengan kepelbagaian agama dan kaum yang berlainan. Contohnya di Malaysia kita terdapat pelbagai agama, iaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Manakala kaum pula terdapat kaum Melayu, kaum India, kaum Cina dan lain-lain lagi lah. Bahasa Islam mementingkan pendekatan harmoni. Contohnya, kita mestilah menjaga mulut, menjaga tingkah laku, menjaga sensitiviti antara satu sama lain bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan dan perbalahan. Terdapat dua kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok dengan ideologi sempit, iaitu dengan melihat setiap perkara yang berlaku dari sisi perspektif yang sempit terhadap perkauman dan keagamaan. Kelompok yang kedua ialah kelompok yang terlalu rapuh, iaitu dengan melihat jalan keluar, menerusi dengan menggadaikan prinsip sehingga dilihat bersifat apologetik dan toleransi di luar batasan. Prinsip wasatiyah perlu diketengahkan bagi mencapai matlamat pembinaan sesebuah negara yang aman, damai dan harmoni, meskipun terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa seperti Malaysia. Secara keseluruhannya, isu yang diutarakan oleh penulis adalah sangat relevan dan mudah difahami. Hal ini kerana selepas membaca artikel tersebut, pembaca dapat mengetahui tentang maksud dan cabaran yang dihadapi maupun langkah yang perlu diambil untuk menjadi tauladan dalam kehidupan. Dalam pada masa yang sama, penulis juga dapat menarik minat pembaca dengan menceritakan tentang medium komunikasi seperti penggunaan kata-kata yang sesuai. Contohnya,
Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang berbeza ketika berhadapan dengan orang yang berbeza. Akhir kata, isu yang dibahaskan serba sedikit dapat memberi pendedahan dan membuka mata kita ke arah yang lebih rasional tanpa kita sedar. Selain itu, kita ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama ialah penulis berusaha untuk menekankan konsep wasatiyah. Contohnya melalui artikel ini, pembaca dapat memahami apa itu maksud sebenar wasatiyah. Yang kedua, penulisan artikel ini adalah jelas dan mudah dipahami. Contohnya penggunaan bahasa Melayu yang sesuai dan baik membolehkan pembaca memahami isi kandungan yang terdapat dalam artikel ini. Manakala kelemahan pula, persoalan kajian atau kajian tidak dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, penulis tidak memberikan sebarang bentuk grafik. Yang contohnya macam bagi gambar dalam artikel itu untuk pembaca lebih memahami. Assalamualaikum, saya Syukriya Natasha. Saya akan meneruskan dengan pengajaran yang diperoleh. Pengajaran yang pertama ialah muhasabah diri. Rakyat dapat lebih muhasabah diri dengan semua keadaan dan bertenang dalam menghadapi cabaran dan rintangan. Dan yang kedua ialah sikap terburu-buru. Sikap ini akan dapat memberikan kesan negatif kepada mereka kerana terburu-buru dalam membuat tindakan dan tidak fikir terlebih dahulu. Itu pengajaran yang diperolehi ialah nilai. Dalam setiap agama mestilah menginginkan keharmonian dan kesejahteraan. Jadi mereka mestilah menyeratkan hubungan antara satu sama lain. Jadi untuk mengekalkan ini, mereka mestilah memupuk dalam kehidupan mereka. Selain itu ialah berbagai cara untuk mengeratkan silaturahim. Salah satunya ialah sikap tolong menolong. Erti kata yang lain, ringan tulang. Dan Islam amat menitik beratkan penyaluran kebajikan. Penyaluran kebajikan kepada jiran tanpa melihat kaum dan agama. Okey, seterusnya iaitu penemuan baru yang diperoleh. Yang pertama, agama, iaitu kepelbagaian agama menunjukkan kewujudan pendekatan dan lebih luas untuk memahami dan menghayati kepercayaan agama yang berbeza. Ia menekankan kepentingan melaksanakan pendekatan pendidikan berbagai budaya dalam menggalakkan toleransi dan persefahaman antara budaya. Ini termasuklah program pendidikan, bengkel atau inisiatif lain yang direka untuk mempromosikan pengetahuan dan penghayatan agama yang berbeza. Poin yang terakhir ialah psikologi. Psikologi memberi tumpuan kepada bagaimana individu atau masyarakat menangani perbezaan agama, sikap dan perasaan itu. Buat pengetahuan semuanya, beberapa negeri di Malaysia telah melaksanakan undang-undang pihak ketiga, iaitu perkahwinan antara agama dan perceraian yang dibuat tanpa pengesahan undang-undang Islam. Ia menggambarkan bagaimana kepelbagaian bangsa dan agama ini mempengaruhi sistem perundangan negara dan bagaimana negara mencari penyelesaian yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Akhir ialah kesimpulan. Yang pertama, semangat kesederhanaan dan keseimbangan. Hal ini kerana para intelektual telah menitik beratkan untuk membentuk hukum dan undang-undang. Jadi mereka mestilah bersikap toleransi antara satu sama lain dan sentiasa memupuk sikap wasatiyah dalam negeri. Dan yang terakhir, kesederhanaan dan keseimbangan akan diperolehi jika kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk membentuk negara yang aman dan damai.